Salam sejahtera. Hari ini kita sambung dengan bab 4 iaitu yang bertajuk indeks, set dan logaritma. Okey, kita tengok dulu dalam subtopik 4.1 iaitu hukum indeks. Okey, bagaimana hukum indeks ini boleh wujud? Asalnya adalah apabila kamu dapat satu nombor yang didarabkan berulang-ulang kali. Sebagai contoh, kalau kamu ada A itu kamu darabkan sampai 3 kali dan ianya nombor ini boleh ditulis menjadi A kuasa 3. Okey. Dan kamu kena tahu apa dia A dan apa dia 3 apa istilah A dan A 3. A itu adalah diberi nama sebagai asas, manakala 3 itu kita namakan dia sebagai indeks. Jadi kamu kena ingat ini dalam hukum indeks, yang mana satu asas dan yang mana satu indeks. Okey, sekarang kita tengok apa dia hukum-hukum indeks yang kamu dah belajar sebenarnya tapi kita ulang semula. Jadi kalau kamu ada sebarang nombor yang dikuasakan dengan kosong, yang indeksnya adalah kosong, nilainya adalah sentiasa 1. Manakala kalau kamu ada A power kuasa 1 ataupun indeksnya 1, maka kamu akan dapat nilainya adalah sama dengan nilai asasnya iaitu A. Okey, seterusnya. Sekiranya anda ada indeks yang bernilai negatif. Dalam contoh ini A kuasa negatif N. Indeksnya negatif. Maka ianya boleh dituliskan sebagai pecahan kepada 1 per A kuasa N. Jadi indeksnya sekarang apabila dalam bentuk pecahan, letaknya di bawah sini. And dia tu negatifnya dah tak ada lagi. It becomes positive. Okay, next. Next is kamu ada A kuasa M kali dengan A kuasa N. Seandainya asasnya sama, maka kamu boleh tambah dia punya indeks. Yang punya kuasanya tu kamu boleh tambahkan dia. Ini kamu dah tahu dia sebenarnya. Kita ulang sekejap saja. Jadi lagi kalau kamu ada bahagi. Nombor indeks itu bahagi dengan syarat dia punya asasnya sama. Bermakna dia punya indeksnya ini kamu boleh tolakkan dia menjadi A M minus N. Okey. Bagaimana kalau kamu ada A kuasa M, kemudian bracket ada kuasa lagi. Okey. Kalau dalam kes ini kuasa ni indeks bertemu indeks ataupun kuasa bertemu kuasa, maka kamu kena darabkan kuasanya. Jadi asasnya tetap sama A. Okey, seterusnya. Bagaimana kalau kamu ada nombor yang asasnya tak sama tetapi indeksnya sama? Jadi kalau kamu jumpa ini, bermakna kamu boleh darabkan A dengan ini, B. Okay, dan ditulis sebagai AB. Dan kuasanya adalah M. Sama. Dan kalau kamu ada pecahan, yang atas ni pengangkanya adalah nombor berkuasa M, bawah B kuasa M. Dalam kes ini, ingat asasnya tidak sama, tetapi dia punya indeksnya adalah sama, maka ini juga boleh ditulis sebagai A per B dan kuasa dia M. Dan ini, kalau kamu ada indeksnya ni, yang kuasanya ni, indeksnya ni adalah bentuk pecahan 1 per N. Jadi apa maksudnya ni? Maksudnya adalah, punca kuasa N. Macam mana kamu sebut? Punca kuasa N bagi A. Jadi N yang ni, yang dekat bawah ni, tulis di depannya, menunjukkan dia punca kuasa. Seterusnya. A kuasa M per N. Ini pecahan. Dia punya indeks ni pecahan M per N. Jadi apa dia ni? Boleh ditulis sebagai punca kuasa N. Sebab bawah dia N. Jadi dia menjadi punca kuasa N bagi A kuasa M. Bagi A kuasa M. Dan ini juga sama jika anda tulis begini. Punca kuasa bagi A, kemudian kuasa M. Ini dua-dua ni nilainya adalah sama. Okey, sekarang saya nak tanya. Jika A kuasa 1 per 2, kamu boleh tulis dia sebagai apa? Ini. Kamu boleh tulis dia ni, punca kuasa 2 bagi A. Jadi ingat, kalau
sebarang nombor yang kuasanya adalah setengah, ingat itu adalah punca kuasa 2. Ingat itu adalah punca kuasa 2. Tetapi kalau sini nilainya 3, 1/3 bermakna itu adalah punca kuasa 3. Ini contohnya. Kuasa 1/3 bermakna adalah punca kuasa 3. Jadi apabila kamu ingat yang ini, bermakna ini automatik kamu dah tahu kan? 81 kuasa setengah. Kalau mungkin kamu andainya kamu lupa, kamu boleh tulis je kepada bentuk ini. Jadi bila nampak je bentuk ini, kamu tahulah nilai dia adalah 9. Selalunya 2 ni, punca kuasa 2 ni kita tak tulis. Jadi apabila kamu jumpa je tanda punca kuasa yang tak ada nombor, bermakna itu adalah punca kuasa 2. Jadi bila tulis macam gini, kamu dah tahu nilainya adalah 9. Okey, seterusnya. Okey, apakah nilai ini? 81 kuasa 1/4. Okey. Berapa? Okey. Jom kita tengok. Okey. Ini boleh ditulis sebagai punca kuasa 4 bagi 81 dan nilainya adalah 3. Okey. Kalaulah kamu tak tahu apa nombornya yang didarabkan sampai 4 kali dapat 81. Okey, kamu boleh buat cara begini. Ni. Tukarkan 81 ini kepada satu nombor yang asasnya 3. Ini maksudnya apa? 3 ni kamu darab 4 kali, kamu akan dapat 81. Jadi kita tulis sebagai 3 kuasa 4. Okey, jadi sekarang ini 3 kuasa 4, kemudian dalam bracket kuasa lagi 1/4. Nampak? Ini indeks, ini indeks. Ingat, indeks bertemu indeks, kamu boleh darabkan indeksnya. Kalau kamu boleh darabkan, maksudnya kamu boleh potong 4 dengan 4. Bermakna kamu ada 3 kuasa 1 sahaja dan nilainya adalah 3. Sama seperti yang di atas. Okey, sekarang cuba kita permudahkan ungkapan algebra yang diberi. Okey, ini. 5 kuasa 3x kali dengan 5 kuasa x bahagi dengan 5 kuasa negatif x. Okey, macam mana nak permudahkan? Senang saja. Mula-mula kamu tengok semua asasnya sama. Kalau apabila semua asasnya sama, ingat balik tadi hukum indeks. Okey. Ini kuasa, sini kali. Kemudian sini bahagi. Jadi kamu boleh tulis dia sebagai ini. Apa yang saya buat ni sini? Apa yang buat di sini adalah kita tulis semula. Tulis semula yang ini ni bahagi 5 kuasa negatif x ni. Tulis dekat sini. Okey? Ataupun kalau kamu tak tulis bahagi, kamu akan tulis kali ataupun darab. Darab. Kalau kamu tulis darab, ini ni 5 ni bukan lagi kuasa negatif x, tapi dia menjadi kuasa x. Ingat tu. Okey, sekarang apabila semua dah dalam satu line, asasnya semua sama, sekarang kita apply. Kalau kali, ni kali maknanya indeksnya kamu boleh tambah. Dan sini bahagi, bermakna indeksnya kamu kena tolakkan negatif x. Jadi, apabila semua ini diselesaikan, kamu kira kamu akan dapat nilainya adalah 5 kuasa 5x. Okey, seterusnya permudahkan ungkapan algebra lagi yang diberi. Okey, sekarang kamu ada pula, ada tolak kat sini ada tolak. Okey. Yang tadi tu yang kamu jumpa tadi adalah contohnya 7 kuasa B kali dengan di sini kali dengan 7 kuasa B yang ini. Tapi kali ini ada tolaknya dekat sini. Jadi macam mana? Ingat, ini lain sikit Ingat. Okey, macam mana kita nak mulakan? Okey. Apa yang saya buat di sini adalah ini yang 7 kuasa B tolak 2 ni, kita splitkan dia. Okey, kita pecahkan dia menjadi nombor yang ada asas 7 tapi kamu masih lagi apply hukum law. Jadi yang ni. Okey, ini saya pecahkan menjadi ini. 7 kuasa B kali dengan 7 kuasa negatif 2. Ingat, kalau kali maksudnya kamu boleh tambahkan dia punya indeks. Okey, bila kamu buat semula ni, kamu akan pasti dapat seperti ini semula. Okey. Okey, yang ini kekalkan negatif 7B. Yang bawah ini pun kamu kena splitkan dia menjadi 7 kuasa B kali dengan 7 kuasa 3. Tukarkan kepada nombor yang dua-duanya ada indeks. Okey, pecahkan. Okey, seterusnya buat apa? Seterusnya adalah, okey, sekarang kamu nampak kat atas ini ada 7 kuasa B. Bracket, kan? Kemudian ada 7 kuasa B.
bawah pun ada 7 kuasa B. Okay, nampak? Kalau yang atas ni, kamu nampak 7 kuasa B dengan 7 kuasa B ni menjadi faktor sepunya. Jadi, apa kamu buat? Keluarkan dia faktor sepunyanya. Keluarkan faktor sepunya, kemudian tinggallah 7 kuasa negatif 2 saja. So, tulis kat sini. Dan ini menjadi 1. Jadi, ini bila darab balik ini, kamu akan dapat negatif 7B. Okey. Bawah masih lagi sama. Setakat ini masih lagi sama. Okey, sekarang. Ini maksudnya apa? 7 kuasa B darab kan? Darab dengan 7 kuasa negatif 2 tolak 1. Okey, sekarang. Atas ada 7 kuasa B, bawah ada 7 kuasa B. Jadi, apa perlu buat? Kita boleh potong. Atas, potong bawah. Okey? Bila dah boleh potong atas dengan potong bawah, maknanya yang tinggal sekarang adalah ini. Okey, 7 kuasa negatif 2 tolak 1 per 7 kuasa 3. Okey, ini boleh juga ditulis, kalau kamu tak tahu, ini juga boleh ditulis seperti ini. Okey, yang bawah ini, keluarkan, letakkan dekat depan. Bukan keluarkan, letakkan dekat depan. Jadi, kamu ada bentuk inilah, jadi 1 per ini sebenarnya atasnya ada 1. Kan? Tapi 1 biasanya kita tak tulis. Jadi, ini sebenarnya adalah 1 per 7 kuasa 3 darab dengan 7 kuasa negatif 2 tolak 1. Okey, seterusnya apa nak buat? Seterusnya adalah ini. 7 kuasa negatif 2 ni, ingat, kalau sebarang nombor yang ada kuasanya negatif, kita boleh tukar dia menjadi nombor pecahan 1 per. Sebab tu dapat sini 1 per 7 kuasa 2 tolak 1. Okey, apa kena buat ni? Nampak ni ada bracket kan? Jadi ini ni kamu kali dengan 1 per 7 kuasa 2. Kamu dapat berapa? 1 per 7 kuasa 5. Kemudian tolak. Sebab ini tandanya tolak. Kemudian kalikan pula ini dengan 1. Jadi kamu dapat ini. Jadi gunalah kalkulator. Tok-tek. Dapatlah itu jawapannya. Ataupun kalau kamu boleh guna kalkulator kat sini pun dah boleh dapat jawapan dah. Tak jadi masalah. Ini saya nak menunjukkan cara expand atau kembangkan bentuk ini. Okay, so itu jawapan dia. Okay, seterusnya apa dia soalan? Okey, masih lagi permudahkan ungkapan algebra. Jadi apa pula kali ini bentuk? Bentuknya ini. Oh, panjang tapi dia tak susah sebab apa? Semuanya hanyalah ada darab dengan bahagi. Ini ni 3 walaupun tak ada simbol darab ni sebenarnya adalah 3 darab x kuasa 2 darab dengan y. Okey, yang ini x kuasa 16 darab dengan y kuasa 2. Okey, jadi apa nak buatnya ni? Ini direct. Ini direct saja hukum indeks yang mana? Yang asasnya sama tu. Kalau dalam kes ini dia sebenarnya ada lebih daripada satu asas. Ada yang asas 3, ada yang asas x dan ada yang asas y. Ada 3 asas kat sini. Okay, jadi sini darab, sini bahagi. Kita tengok apa perlu buat dahulu kalau kamu jumpa soalan seperti ini. Ya, bracket tu kena kembangkan dulu. Oh, ini dia yang tadi, yang mula-mula tadi kita discuss. Ini sebagai rujukan kamu saja. Okey, ni. Kita kembangkan ini. Kita buka dia punya bracket. Buka dia punya bracket maksudnya ini apa? Ini ni apply yang mana? Yang ini. Hukum yang ini. A kuasa M, lepas tu bracket N. Jadi, kamu kena darabkan dia punya indeks dia. So, ini 3 kuasa 3. Kemudian, X kuasa 2 kali dengan 3 dapat X kuasa 6. Y ni sebenarnya power dia 1. 1 kali 3 dapat 3. Bukan Y kosong ya. Ini Y kuasa 1. Okey, yang ini. Ni pun direct juga ni. Ni direct. Okey, ini direct. Okey, sorry. Okey, ini pun sama. Ini sama, masih kekal lagi. Dia tak buat apa-apa sebab dia tak ada bracket. Okey, seterusnya. Okey, sekarang ni kamu kita fokus kat yang ini dulu. Yang belah bahagi tu jangan buat dulu. Kita fokus dekat yang depan ni. Okey, sini ada 3 kuasa 3. Ini X ada kuasa 4. Ini ada X, asas X. Yang ni pun ada asas X. Dan sini kali ataupun darab. Jadi apa perlu buat? Indeksnya campur. 6 ni campur dengan 12. Y ni tak ada kawan lain lagi. So kekal dia menjadi Y kuasa 3. Kemudian ini saya tulis semula yang atas ni. Tulis semula. Okey, lepas itu ini ni 18 ni sebab apa? Sebab 18 tu 6 campur 12. Okey, saya terus. Kemudian ini apa saya buat ni? Yang ini. Bahagi ni.
Okey, ini ni maksudnya awak tengok X, asas X, ini asas X. Sini tanda bahagi. Bermakna kamu boleh tolakkan dia punya kuasa. Sebab tu 18 tolak 16. Kemudian ini Y kuasa 3. Bahagi dengan Y kuasa 2. Bermakna indeksnya tu kita boleh tolakkan. Okey, jadi ni selesaikan. Ini selesaikan. 3 kuasa 3 tulis apakah nombornya. Ini. Dapat kuasa 2, Y kuasa 1. Dan ini boleh ditulis menjadi 27X kuasa 2, Y. Biasanya 1 kita tak tuliskan. Jadi ingat, Y ni walaupun tak ada kuasa kat nilai kat atas, jangan lupa ini adalah kuasa 1. Jadi itu adalah jawapannya. Okey, seterusnya masih lagi permudahkan ungkapan algebra. Ada banyak bentuk ni. Yang banyak bentuk yang kamu kena mahirkan. Okey, sekarang kamu ada punca kuasa 5. Darab dengan punca kuasa 4 bagi A kuasa negatif 9. Macam mana nak buat? Ini yang saya, kamu boleh rujuk sini yang belah kiri ni nota untuk menyelesaikan ini. Okey, sekarang ini bentuk punca kuasa 25 ni bentuk set ni. Ini namanya set Okey, set ini kita tukar kepada bentuk pecahan. Kuasa dia punya indeks ni di pecahan. Kemudian darab. Okey, yang ini pun kita tukarkan dia kepada bentuk pecahan. Indeks dia bentuk pecahan. Nampak? Punca kuasa 4 kan? 4-nya dekat bawah. Punca kuasa 5 kan? 5-nya dekat bawah. Okey, 7 ni atas. Negatif 9 tu dekat atas. Jadi apabila asas dah sama, kamu boleh apply hukum yang ini. Darab. Maksudnya, indeksnya boleh tambahkan. Jadi apabila indeks ini, kenapa tolak? Sebab sini negatif 9. 7/5 tambah dengan negatif 9/4. Sebab tu kamu dapat 7/5 tolak 9/4. Jadi ini daram. Dah, itu dia jawapannya. Jadi A kuasa negatif 17/20. Okey, seterusnya. Apa ni? Apa ni nak buat? Kamu ada persamaan tapi tak ada soalan. Dia suruh buktikan. Okey, dia suruh buktikan bahawa 3 kuasa 2X tambah 3 mesti sama dengan 27 darab dengan 9 kuasa X. Okey, macam mana nak buktikan kalau kamu dapat persamaan ini? Okey, mula-mula sekali kamu kena tahu, kamu kena labelkan. Okey, yang belah kiri ni, ini tanda persamaan kan? Dia duduk di sebelah kiri ni, ini kita namakan dia sebelah kiri persamaan. Yang ini, sebab dia duduk di sebelah kanan tanda equal sign ni, bermakna ini kita namakan sebagai sebelah kanan persamaan. Okey. Okey, sekarang. Okey, itu saya ulang semula. Ini sebelah kanan persamaan. Jadi apa perlu buat? Okey, kamu boleh mulakan pembuktian sama ada bermula daripada sebelah kiri persamaan atau bermula dari sebelah kanan persamaan. Yang mana yang kamu rasakan mudah? Yang mana yang kamu rasa dia lebih complicated? Kalau saya pilih yang itu dulu. Saya rasa macam ini macam lebih complicated. Kan? Jadi, tak apalah saya pilih yang sebelah kiri. Okey, macam mana nak mula? Kita tulis mula. Kita tulis mula apa dia, ungkapan dia. 3 kuasa 2X campur 3. Lepas tu nak buat apa? Kita pecahkan dia menjadi 2 nombor yang asasnya sama. Okey, tapi kuasa dia sekarang indeksnya 1, 2X, 1 jadi 3. Jadi, kalau kamu apply ini semula, kamu akan dapat bentuk ini balik. Okey, seterusnya nak buat apa? Okay, kamu nampak tak kat sini ada 3 kuasa 3? 3 kuasa 3 ni kamu dah boleh tahu kan nilainya adalah 27. Nampak dah? Dah boleh nampak dah ni? Dah boleh nampak kat sini. Ada 27, sini 27. Okey, seterusnya. Ni. Tulis kuasa 3 ni tukar kepada 27 terus. Sebab ni dah bukti dah. Nombor 27 dah ada dah bukti. Sekarang ni nak buktikan 9 kuasa X. Jadi apa buat? Ini. Kamu tukarkan dia kepada bentuk ini. Kuasa bertemu kuasa. Indeks bertemu indeks. Okey, jadi ni pecahkan menjadi 3 kuasa. Nampak 3 kuasa 2 dah nampak dah 9 kan? Pecahkan macam gitu. Tulis mula. Okey, kamu akan dapat ini. Tapi ini tak sebiji sama dengan yang sebelah kanan. Susun semula. Barulah nampak. Nampak? Dia dah sama dengan yang sebelah kanan. Apabila dah dapat sama je dengan sebelah kanan, kamu tulis dengan bangganya.
ianya telah dibuktikan. Jadi itulah cara nak membuktikan apa-apa persamaan. Okey. Kita tengok seterusnya. Masih lagi membuktikan, pembuktian. Masih lagi membuktikan. Sekarang dia suruh buktikan apa? Yang ini. Dia ada panjang-panjang. Sini ada indeks, kat sini ada tambah. Sini ada tolak. Mana kali dengan bahagi semua tu? Macam mana nak guna? Okey. Sama saja dia punya konsep. Step yang pertama kamu pilih. Belah kiri ke nak mulakan daripada sebelah kanan? Yang mana kamu nampak complicated? Okey, kalau saya nampak yang ini lebih complicated berbanding dengan sebelah kanan. Okey, jadi saya mulakan daripada sebelah kiri. Tulis semula apa ungkapan yang di sebelah kiri ni. Kemudian nampak kat sini ada kuasa kan, indeksnya ni ada n tolak 1. Kemudian kat sini pun ada n tolak 1. Okey, yang ini ingat. Tengok sini. Apply hukum indeks yang ini. Bila A kuasa negatif n boleh ditulis menjadi 1 per A kuasa n. Okey, jadi awak pecahkan yang ini. Pecahkan ni. Okey, nampak? Ini sebenarnya adalah 4 kuasa n darab dengan 4 kuasa negatif 1. Jadi 4 kuasa negatif 1 tu sama dengan 1 per 4 ni. Ini. Ni dengan ini. Apply. 4 kuasa negatif 1 sama dengan 4. Jadi ianya boleh ditulis menjadi ini. 4 kuasa n per 4. Ingat ini adalah 1 per 4 darab dengan 4 kuasa n. Bendanya sama. Okey, yang ini kekal. Dan yang ini ni sama juga. Nampak yang kuasa negatif 1 ni. Ini sebenarnya adalah kuasa 2n darab dengan darab dengan 2 kuasa negatif 1. Yang 2 kuasa negatif 1 ni kita tukarkan menjadi pecahan. Jadi kamu ada 1 per 2 kuasa 1. Ini tak ada 1 kan? Tapi ini sebenarnya ada 2 kuasa 1. Okey, sekarang ni dah tukar pecahan. Ini tukar pecahan. Okey, next apa nak buat? Nampak tak kamu dah ada kat sini 4 kuasa n? Sini ada 4 kuasa n. Tapi yang ini masih lagi 2 kuasa n. Asas tak sama ni. Jadi apa nak buat dengan kalau asas tak sama? Kita cuba samakan dia punya asas ni. Macam ini 4 kuasa n, 4 kuasa n. Sini dah jadi 4 kuasa n. Macam mana ni? Sebab ini. Ni sepatutnya ada bracket ni kat sini ni. Okey. Jadi kamu ada 2 kuasa 2. So dapat 4 kuasa n. Okey. Sekarang semua nampak tak dah ada ini 4 kuasa n, 4 kuasa n, 4 kuasa n. Jadi ini campur, sini tolak. Jadi kamu nampak dalam ungkapan ini ada faktor sepunya. Apa faktor sepunyanya? Faktor sepunyanya adalah 4 kuasa n. Jadi keluarkanlah 4 kuasa n tu. Bila keluarkan 4 kuasa n tu, tinggallah yang ni. Terms yang pertama. Ini yang kedua. Ini bila dah dikeluarkan tinggal 1. Ini bila dah dikeluarkan 4 kuasa n tinggal 1 per 2. Okey, yang ini kira dapat berapa? Jadi dapat 3 per 4. 4 kuasa n. Nampak tak kat sini? Dah ada 3. Sini ada 3. Sini ada 4 kuasa n. Sini pun ada 4 kuasa n. Nampak ini ada per 4. Ingat. Per 4. Ini adalah 1 per 4. Okay? Kalau 1 per 4 tu, 1 per 4 tu tukar kepada bentuk ini. Kamu akan dapat 4 kuasa negatif 1. 4 kuasa negatif 1. Nampak? Jadi, sekarang. Sini asas 4 kuasa 4. Sini pun asas 4. Ini sebenarnya darab ya. 4 kuasa n darab 3 darab dengan 4 kali kuasa negatif 1. 4 dengan 4 ni asas sama. Jadi kamu boleh tambah dia punya indeks. Jadilah ini. Tambahkan indeks dia. Yang asas 4 tadi. Jadi n ni jadi n tolak 1. Tulis je ini dalam bracket. Ini 3 pindahkan ke depan. Ini disusun semula. Ini disusun semula. Supaya nak dapat sama dengan yang sebelah kanan persamaan. Jadi apabila dah sama, dah sebiji sama. Kamu bolehlah tulis dengan bangganya. Saya telah membuktikan bahawa persamaan di sebelah kiri itu adalah sama dengan persamaan di sebelah kanan. Okey, ini adalah latihan yang kamu perlu buat di dalam buku 1. Okey, selamat mencuba ya.
Ingat, practice makes perfect.